Sudah banyak kajian yang dikeluarkan baik oleh Badan Pengkaji seperti Khazanah Research Institute mahupun Bank Negara Malaysia sendiri menunjukkan rumah khususnya di kawasan Kuala Lumpur adalah sangat tidak mampu milik. Untuk perbandingan, rumah mampu milik ditakrifkan sebagai rumah yang harganya kurang 3 kali ganda pendapatan isi rumah median tahunan. Sebaliknya, harga rumah di Malaysia kini 5 kali ganda pendapatan isi rumah median tahunan sekaligus menjadikannya sangat tidak mampu milik. Seperti tiada jalan keluar, isu harga rumah tidak mampu milik terutama di Kuala Lumpur bukan perkara baru. Menurut pengarah kajian Khazanah Research Institute KRI, Dr. Swadia Ismail, purata kadar pertumbuhan tahunan kompaun atau CAGR untuk pendapatan isi rumah meningkat 3.9% dari 2016 hingga 2019. Namun, harga perumahan secara purata hanya turun 0.9% untuk tempoh sama sekaligus ia tetap tidak mampu milik. Dan saya nampak ada juga mereka-mereka yang cuba memberi jalan keluar tetapi dengan memberi rumah yang harga berpatutan tetapi dengan keluasan yang kecil. Ada yang sampai 340 kaki persegi, lebih rendah keluasannya daripada PPR ya. Dan diwawarkan sebagai sebuah rumah mampu milik untuk mereka-mereka yang bujang. Ini adalah satu penipuan yang besar. Dr. Suraya berkata jika tidak ditangani segera, tidak mustahil Kuala Lumpur boleh mengikut jejak langkah Hong Kong dengan rumah terlalu mahal pada keluasan terlalu kecil. Perancangan bandar patut adalah sesuatu yang kerajaan yang memutuskan. Perumahan di kawasan katalah kawasan Subang Jaya, oleh kerana dia punya pendapatan isi rumah 3,000, maka rumah-rumah mesti menjunam kepada mereka yang berpendapatan 3,000. Tetapi kebanyakan structure plan ni tak digazet. Jadi tinggal jadi perancangan dan guideline, bukan satu yang mesti dibuat. Tambah Dr. Suraya, masalah ini berbalik semula kepada perancangan bandar. Asas perancangan itu tidak menitik beratkan soal kemampuan penduduk berdasarkan latar pendapatan isi rumah sesuatu kawasan. So, salah satu perkara yang kita patut buat ialah memastikan setiap local council, majlis perbandaran ataupun local council ada data menunjukkan berapa sebenarnya kemampuan penduduk di situ. Benda ni senang Najib. Benda tu dah ada dekat DOS, Department of Statistics Malaysia. Ambil saja unjuran tu, letak kat local council. Kau pemaju nak pergi kata, oh saya nak bina rumah 5 million, sebuah rumah 5 million. Pertama soalan saya, siapa nak beli rumah ini? Selain itu, Dr. Suraya juga berkata meskipun banyak projek perumahan rakyat dibangunkan, namun konsepnya adalah ketinggalan zaman. Telah dulu kita cakap multiple poverty line ni, multi-dimensional poverty, bukan saja income, kita tengok akses to air yang bersih dan segala macam, akses kepada telefon, akses 5 km, 9 km dari sekolah dan hospital. Ini semua negara kita dah dapat lebih kurang 90% pada isi rumah. Jadi kita buang KPI itu, kita letak KPI baru which is sekarang internet access. Internet access yang teruk. So standard tu kita naikkan sebab kita dah sampai level yang lebih tinggi. We are nearing high income. Jadi kenapa standard perumahan kita buat yang serupa? Takkanlah standard PPR tahun 1970-an tu boleh kita guna pakai sekarang? Tak boleh. So standard mesti sama dengan arus ataupun zaman pemodenan abad 21. Sehubungan itu, Dr. Suraya berharap penduduk lebih aktif melibatkan diri dalam menyuarakan pandangan mereka tentang sesuatu projek yang ingin dibangunkan. Langkah itu jika berjaya dilakukan akan mewujudkan amalan demokrasi alaf ke-21 yang menjamin taraf kehidupan di bandar yang selesa, moden dan berpatutan. Laporan Najib Arif, Astro Awani.